Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal waba'a. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, pada hari ini kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan al-fi'lul madhi yang kita mulakan mukaddimahnya pada minggu lepas. Kita sudah membaca petikan okey. Al-fi'l al-madhi, bila sebut al-fi'lu, sebenarnya kenapa? Kalau kita nak bincang tanda fi'il, tanda isim, memang panjanglah sikit. Jadi kalau kita sebut secara ringkas, bila sebut fi'il, bermakna sebarang perkataan yang menunjukkan perbuatan lah. Jadi dia akan terbagi tiga. Al-fi'lul madhi, peristiwa yang telah berlaku. Al-fi'lul mudhari', peristiwa adapun perkara, tindakan, perbuatan yang sedang berlaku ataupun yang secara rutin berlaku, dan termasuk juga akan datang pun diguna fi'il mudhari' dengan sedikit penambahan sin ataupun saufa di depan. Dan fi'il yang ketiga disebut fi'lul amr. Bukan al-fi'lu, fi'lul amri, kata kerja perintah, kata suruh. Jadi ketiga-tiga fi'il ini sangat penting. Jadi untuk kita belajar fi'il, kita mesti mulakan dengan al-fi'lul madhi, kerana ia merupakan kata dasar. Daripada fi'il madhi inilah kita akan bentuk fi'il mudhari', lepas tu fi'il amar, dan juga kata nama. Kita akan hasilkan daripada fi'il madhi. Itu secara asasnya begitu. Jadi kalau kita nak kenal fi'il madhi secara mudah, fi'il madhi ini dia ada 3 huruf. Jadi minggu lepas kita bincang fi'il madhi yang kebanyakannya 3 huruf. Contohnya zahaba, telah pergi. Wasala, telah sampai. Jalasa, telah duduk. Darasa, telah belajar, telah mengkaji. Sa'ala, telah minta, telah tanya. Fahima, telah faham. Jadi kadang-kadang kita akan jumpa fi'il madhi seperti fahima. Ya. Sebelum ini sebut zahaba bagi atas semua sekali. Sampai sa'ala bagi atas. Tapi bila sebut fahima, yang tengahnya baris bawah. Kenapa begitu? Kerana sebahagian kata kerja, sebahagian fi'il madhi, Arab membaca dengan wazan fa'ilah. Jadi adalah fi'ilnya disebut fahima. Dan perkataan lain contohnya rahima, radiya, khasyiya, yang kita akan jumpa akan datang insya-Allah. Okey, lepas tu kita belajar lagi syakara, telah bersyukur ataupun telah menghargai. Okey, raja'a, telah pulang ataupun telah kembali. Okey, tanawala, kita belajar tanawala ni tak nampak ada lebih 2 huruf.
Jadi ada asal 3 huruf, kemudian ditambah 2 huruf jadi 5. Jadi lepas ni kita akan tengok kolom yang telah pun kita sediakan berdasarkan kepada bilangan huruf. Lepas tu kita sebut sa'ada. Dah, dengan makna apa? Telah tolong. Ada 4 huruf. Jadi fi'il madhi daripada 3 dia akan berkembang jadi 4, jadi 5. Lepas tu kharaja, telah apa? Telah keluar. Ini kataan yang saya sebut balik daripada petikan. Marasa yang digariskan. Apa dia? Telah melakukan exercise. Okey, lepas tu raja'a, telah mengulang kaji. Lepas tu qara'a, telah baca. Lepas tu istaghfara, telah minta ampun. Okey, kemudian nama, telah tidur. Yang di hujung tu ada satu fi'il nun alif mim. Dah, saya sengaja lewatkan nama itu. Ada huruf yang mati. Nanti kita akan terang sikit. Baik. Jadi minggu lepas kita telah bincang dari segi maknanya, makna apa cerita ini yang ringkas, dan kita buat sedikit latihan. Saya tinggalkan kepada tuan untuk buat latihan. Latihannya sangat mudah, perhatikan. Dah, dia kata lahidil mithal al-atiya, perhatikan contoh berikut. Thumma rji' ila an-nass as-sabiq, kemudian kembali kepada petikan yang lepas, wahawil, dan tukar, ubah. Khalidan, Khalid, yang kita bicara tentang dia, apa yang dia buat semalam. Okey, ila Aisyah, kepada Aisyah. Jadi kalau Khalid ini muzakkar, jadi fi'il kena muzakkar. Dan dhamir pun kena muzakkar. Jadi kalau kita tukar kepada muannas, fi'il pun kena muannas. Okey, contoh diberikan, dhahaba Khalidun ilal madrasati sabahan. Khalid telah pergi ke sekolah, ni cerita yang semalam ya. Sabahan, pada waktu pagi. Okey, kalau Aisyah yang pergi, dhahabat Aisyatu ilal madrasati sabahan. Okey. Jadi dhahabat itu fi'il. Fi'il apa ya? Fi'il madhi. Macam mana kita kenal fi'il madhi? Salah satu caranya adanya ta. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok daripada dhahaba, dah di hujungnya ada ta. Ta-nya mati. Ini salah satu ciri ataupun tanda nak kenal fi'il madhi. Di hujungnya ada ta buka, lepas tu dimatikan. Fi'il ini menunjukkan muannas. Baik. Jadi kalau kita kembali balik kepada petikan. Petikannya berbunyi Dhahaba Khalidun. Okey, jadi ayat yang pertama telah pun diubah dhahaba kepada dhahabat. Dah, Aisyatu ilal madrasati sabahan. Berikutnya falamma wasala ilaiha. Jadi wasala di sini maksudnya apabila Khalid sampai ke sekolah tersebut. Okey. Jadi wasala tu kita tukarlah jadi wasalat. Okey. Jadi lam itu dah kita akan sambung dengan ta. Wasalat. Jadi perut lam tu kita buanglah. Letak di atas garisan. Jadi bila sebut wasalat, dia faham. Tak, yang sampai itu bukan lelaki. Sebaliknya perempuan. Wasalat ilaiha. Dakhalat Aisyah. Okey, al-fasla. Wa jalasat 'ala al-kursi. Dia pun duduk atas kursi. Berikutnya darasat Aisyatul lughatal arabiyyah. Darasat, okey. Jadi sin, nah, sangat mudah ya. Dan rosin, sin ni kita akan terus sambung dengan ta atas garisan. Jadi asal sin dia ada perut, dia buang perut tu, dah kita jadikan dia atas garisan. Sama dengan ta. Okey. Darasat Aisyah tu. Perkataan Aisyah untuk makluman semua memang tak boleh dibaca dengan tanwin. Okey. Jadi memang Aisyah dibaca baris satu sahaja. Aisyah tu.
Jadi kalau kita nak sambung bacaan, dah. Darasat Aisyah tu sambung lompat kepada lam. Darasat Aisyatul. Jadi lam yang bersabdu lah. Jadi kita tak perlu wujudkan dalam sebutan nun kecil. Sebagaimana yang dibincang minggu lepas, ada nun kecil pada Khalidun. Baik. Darasat Aisyatul lughatal arabiyyah wa sa'alat ustadaha, dan dia menanyakan gurunya. Jadi ustaz di hujung mesti ha alif. Okay. Dia tanya ustaznya. Jadi ha itu rujuk kepada Aisyah. Ustaz itu bernama Ibrahim. Kekal Ibrahim, yang tukar. Anil kalimatil jadidah, berkenaan dengan perkataan baru. Allati fid darsi, dalam pelajaran. Fahimat Aisyatu darsa wa syakarat ustadaha. Dia pun berterima kasihlah kepada ustaznya ala juhdihi fit ta'lim. Okey, yang ni kena hati-hati ya, jangan tukar kepada juhdiha. Okey, apa maknanya? Jadi si Aisyah mengucap terima kasih kepada ustaznya di atas usahanya. Nya itu rujuk kepada ustaz. Fit ta'lim, dalam pengajaran, dalam mengajar ilmu. Wa ba'da salatil zuhri, selepas waktu zuhur, ini tak ada perubahan. Raja'at ila baitiha. Okey. Jadi raja'at. Dia faham yang balik itu ialah Aisyah. Raja'at ila baitiha. Okey. Yang ni pun kena tukarlah. Baitiha. Okey. Wa tanawalat. Okey. Wa ni dan ya. Tanawala fi'il apa? Fi'il madhi. Lepas tu bila nak jadikan dia muannas, tambah saja ta. Okey. Ada orang keliru dengan ta yang duduk di awal fi'il. Ta yang di awal fi'il ini memang huruf tambahan. Tapi huruf tambahan ke atas fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Sebelum tambah ta. Ta yang menunjukkan perempuan. Ini ta maftuhah lit ta'nits. Jadi bila datang ta bersambung dengan tanawala, baca tanawalat. Kita faham? Yang makan itu ialah perempuan. Okey? Wa tanawalat, untuk bacaan sambung, lam ta mati. Lepas tu ta mati ini jumpa dengan al-ghada. Jadi ta mati, alif mati, lam mati, untuk bacaan sambung dibaca watana walatil ghada. Okey, dibaca dengan baris bawah, digorengan kata Arab. Thumma sa'adat, kemudian dia tolong. Okey, mudah saja, tambah saja. Sa'adat. Okey. Ada orang dia keliru. Lalu ditambahnya ta marbutah. Bahaya. Bukan kelas ni lah, kelas lain. Anak murid saya di Gombak. Jadi bila dia kata ustaz kan, kalau tambah ta jadi muannas, betul. Tapi tengoklah perkataan yang nak tambah tu. Ini fi'il. Ini fi'il madhi, bukan isim. Maka tambahlah ta yang buka, dimati. Ta marbutah tambah di hujung kata nama. Jadi sa'adat. Dia pun tolong. Tolong siapa? Ummaha, maknya. Jadi ha ini dirujuk kepada Aisyah. Okey. Fi tanzifil bait, dalam membersihkan rumah. Itu tidak ada sebarang perubahan. Wa ba'da salatil asri, lepas asar, kharajat ilal mal'abi. Okey, jim bersama dengan ta maftuhah li ta'nits. Dia pun keluar ke tempat bermain.
Wa marasat. Okey, marasat, dia melakukan exercise. Okey, jadi marasa ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Sebagaimana kita sebut jahada. Dah, jahada ni selalu jumpa dalam Quran banyak. Apa makna jahada? Dia lelaki telah berjihad, telah berjuang. Jadi kalau perempuan itu telah berjuang, jahadat. Okey, dan dengan ta tak boleh sambung, dekat-dekat saja. Di sin dengan ta boleh sambung, dimodify. Dah, sambung terus. Perutnya kita datarkan dia, letak kat garisan. Marasat, dia telah melakukan exercise. Okey, riyadatul jari, sukan, adapun sukan berlari. Ma'a akhihi, bersama dengan adiknya as-saghir, yang kecil. Wa fil laili, pada waktu malam, dhahabat. Jadi yang tadi itu ma'a akhihi itu untuk qalah. Saya tertinggal dia. Jadi ma'a akhiha, bersama adik lelakinya. Okey. Jadi disebut akhiha as-saghir, dia faham? Ya. Akhi ini maksudnya saudara lelaki. Saudara lelakinya yang kecil. Dia kata adik lelaki dia lah. Jadi ha ini dirujuk kepada si Aisyah. As-saghir ini ialah sifat kepada akhi. Gitu. Jadi yang ni tak perlu kita tukar kepada muannas. Ini saja. Baik. Wa fil laili, pada waktu malam ataupun pada sebelah malam, dhahabat ilal musalla. Dia pun pergi ke surau. Okey. Jadi kata masalah perempuan pergi surau. Dhahabat ilal musalla, dia pergi ke surau. Ma'a walidiha, sama dengan ayahnya. Okey. Ma'a walidiha. Okey, wa akhiha. Okey. Li adai, untuk menunaikan. Jadi li, depan li di sini saya terjemah adai, nampak bunyi seperti kata kerja, tapi bukan. Dia adalah kata nama. Kalau dibincangkan datang masdar, diabaikan yang ni. Li adai salatil maghribi, untuk menunaikan salat maghrib, wal isya, dan juga salat isya. Yang ini tidak ada sebarang perubahan yang berlaku. Wa ba'da salati, lepas salat, tanawalat. Okey, kembali balik ya, tanawalat yang tadilah. Jadi lam bersama dengan ta. Isyatu al-asya'a ma'a usratiha. Ma'a usratiha. Okey. Jadi ha ni dia sangat mudah ya. Ada orang dia nak buat tu berat, mudah je. Saya tunjukkan sekali lagi. Alif, ini mesti ada hamzah. Sin, ra, ta ni talak lembut, lepas tu turun ke bawah. Yang ni naik ke atas. Gitu. Mudah aja. Usratiha. Okey. Dia makan dengan keluarganya. Thumma raja'at, kemudian dia mengulang kaji pelajaran. Jadi ain, perutnya kita akan buang. Lepas tu terus bersambung dengan ta. Okey. Jadi raja'at. Inilah. Jadi untuk sambung bacaan, ain ta dihidupkan dengan baris bawah sebab dia jumpa dengan alif lam. Okey. Raja'atid darsa. Baik. Berikutnya, wa fi sa'atil ashirati wan nisfi, pada pukul 10 malam, lailan, dakhalat, okey, dia masuk ghurfata, bilik naumiha, bilik tidurnya. Okey. Jadi yang berubahnya apa dia? Naumiha. Jadi mim
Kalau lembut macam ni, naik ke atas ada alif. Naumiha, ke bilik tidurnya. Nya itu si Aisyah. Wa qara'at surat al-mulk. Dia pun bacalah surah al-mulk. Jadi qara'at macam biasalah, tambah ta di hujung. Wastaghfara, dan dia minta ampun rabbaha, kepada Tuhannya. Perkataan istaghfara, alif, sin, ta. Okey, alif, sin, ta ini ketiga-tiga huruf ini dikira sebagai huruf tambahan. Lepas tu disambung dengan ghain, fa, ra. Ghain, fa, ra ini huruf asal. Apa ni kita bincang. Okey, jadi makna apa ni? Istaghfara, minta ampun. Rabbaha, akan Tuhannya. Adapun bahasa domestik, kepada Tuhannya. Okey. Thumma namat, kemudian namat, dia pun tidur. Okey, nukah. Okay, itu jawapan yang kita minta tuan-tuan ubah daripada Khalid kepada Aisyah. Okey. Jadi sebelum saya masuk kepada jadual muka surat sebelah itu, saya buka kepada sebarang soalan. Okey, siapa nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Okey, jadi kalau tak ada, saya boleh teruskan. Okey, tuan-tuan tengok aja muka surat sekolah, saya buat satu jadual mudah, iaitu al-af'alul madiyatu, maksudnya fi'il madhi, kata kerja lepas. Okey, saya buat al-thulatiyatu, maksudnya kata kerja lepas yang hurufnya ada 3. Okey, al-rubaiyah yang ada 4. Al-khumasiyah bilangannya ada 5. As-sudasiyah bilangannya ada 6. Okey. Jadi sebahagian kitab mereka menggunakan istilah ini. Okey. Sebahagian kitab yang lain mereka tak guna istilah ar-rubaiyah. Mereka tak guna al-khumasiyah, mereka tak guna as-sudasiyah. Mereka guna istilah yang sangat ringkas, iaitu al-mujarrad. Saya sebenarnya nak terlampau bincang berkenaan dengan istilah. Okey, mujarrad maksudnya kata kerja yang tidak berlaku sebarang penambahan. Jadi biasa fi'il madhi kebiasaannya dia datang dalam 3 huruf yang asal. Okey, dan sebahagian kecil datang dalam keadaan 4 huruf yang asal. Jadi yang 4 huruf asal tu saya abaikan dulu. Saya ambil yang biasanya datang 3 huruf yang asal. Jadi kalau tidak ada sebarang penambahan, disebutnya al-mujarrad. Fi'il yang datang dengan 3 huruf yang asal, tidak ada sebarang perubahan, namanya apa? Al-mujarrad. Contoh, zahaba. Kalau tuan-tuan buka dalam kamus, zahaba. Ini fi'il madhi. Hurufnya adalah huruf asal. Fi'il madhi minimum bilangannya ialah 3 huruf. Okey, jadi kesemuanya huruf asal, langsung tidak ada satu pun huruf tambahan. Maka dia dinamakan al-fi'lu al-mujarrad. Al-mujarrad maksudnya fi'il yang tidak mengandungi sebarang huruf tambahan. Okey, ke atas huruf yang asal. Begitu. Jadi zahaba makna apa? Telah pergi. Makna kedua apa? Zahaba telah hilang. Okey, kita boleh buat ayat mengikut kehendak kita. Zahaba Muhammad ilal madrasah. Muhammad telah pergi ke sekolah. Zahaba abi ilal amal. Ayah telah pergi ke tempat kerja. Zahaba akhi ilal jami'ah.
abang saya telah pun pergi ke universiti. Jadi nak bagi tahu yang lepas guna dhahaba. Baik. Jadi kalau ada berlaku penambahan, insya-Allah akan datang secara detail kita akan bincang huruf-huruf penambahan yang akan berlaku. Yang peringkat awal saya tak nak bincang detail. Sebab takut pening. Okey. Jadi kalau ada huruf penambahan, contoh daripada za, ha, ba, 3 huruf ini, saya ambil satu huruf saja, iaitu alif. Okey. Diletak di awal fi'il madhi. Alif ini ada hamzah di atasnya. Okey. Alif ini ada hamzah di atasnya. Jadi namanya hamzatu qat'i. Hamzah qata' dalam tajwid. Okey, kalau kosong, kita tak panggil alif lah. Okey. Kalau kosong, kita mungkin panggil hamzah wasal. Gitu. Jadi kalau alif biasanya membantu huruf yang hidup dengan bahagian atas sebelum. Baik. Jadi kalau letak hamzah di atas, namanya hamzatul qat'i. Okey, saya kata dia ada huruf tambahan ke atas fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Letak huruf hamzah di atas dan dibaca dengan bahagian atas. Okey. Dan huruf zal dimatikan. Ha baca bahagian atas. Ba baca bahagian atas. Okey. Jadi kita baca perkataan ini dengan sebutan adhaba, mengikut dia punya acuan dia atau wazan dia af'ala. Okey. Jadi akan datang insya-Allah saya akan kemukakan wazan-wazan yang berkaitan lah. Jadi untuk kelas dari tajuk yang awal ni, kalau saya datangkan semua sekali bimbang, takut berat. Okey. Ada tak kita guna? Ada tak kita guna fi'il ini? Dalam doa ada tak? Ada. Antaranya doa yang diajar di sekolah agama, sekolah rendah, tadika, pasti kemas, doa keluar tandas. Okay, maksud tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, minta berlindung daripada syaitan, jantan betina. Baik. Lepas tu bila dah selesai melunaskan hajat kita, buang air besar ke kecil ke, kita pun keluar. Keluar tu sebutlah. Ada yang sebut alhamdulillah. Ada yang sebut ghufranak. Okey, ada satu doa yang dia ajar, alhamdulillahilladzi azhaba anni alhamma wal hazan. Alhamdulillahilladzi azhaba. Okey, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan. Jadi bila dia guna adhaba, maknanya apa? Telah menghilangkan. Okey, kalau zahaba telah pergi, telah hilang. Tapi kalau azhaba makna apa? Makna telah menghilangkan sesuatu. Okey. Jadi bila kita sebut azhaba ni, fi'il apa ni? Fi'il madhi. Berapa huruf ni? 4 huruf. Jadi ada sebahagian kitab dia tak sebut rubai. Dia sebut fi'il mazid. Disebut apa? Fi'il apa? Fi'il mazid. Fi'il yang berlaku penambahan huruf. Okay, B dengan harfi, dengan satu huruf. Okay, sebahagian kitab guna istilah macam ni. Ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Jenisnya mazid. Berlaku penambahan. Bi harfi, dengan satu huruf. Mana huruf tambahannya? Hamzatu qat'i yang depan. Gitu. Okey. Baik. Jadi untuk nota saya ni saya sebut ar-rubai. Adapun bila banyak ar-rubaiyah. Ni fi'il apa ni? Fi'il rubai. Ada tak masalah? Dua-dua. Okey. Jadi kolom yang pertama di bawah al-thulathi ada zahaba, wasala, sampailah nama, kesemuanya itu
3 huruf. Sama ada, okay, sama ada tak kesemuanya huruf tu hidup. Seperti zahaba. Zal boleh pikul baris. Okey, seperti fahima. Nah, fa, ha, mim. Mim, ha ni baca baris bawah. Dia beza baris sikit saja, tak ada masalah. Yang penting semuanya boleh pikul baris. Semuanya hidup. Baik. Semuanya tidak ada sebarang huruf yang akan mendatangkan masalah. Huruf apa? Tidak ada alif di tengah. Tidak ada huruf alif kondang di hujung, alif maksurah di hujung. Tidak ada huruf waw di depan. Jadi tidak ada lah alif waw ya ni. Ada sebab ya, ada sebab alif maksurah. Okeylah. Nanti kita bincang detail. Jadi 3 huruf ini tak ada. Okey. Kalau ada waw, ada duduk depan. Okey. Duduk depan akan mengalami masalah. Kita akan hadapi masalah. Contohnya wasal. Okey, walaupun waw ini dia boleh pikul baris, tapi akan datang waw ini akan dibuang, dihazafkan sebab berat. Akan datang kita bincang. Baik. Contoh yang terakhir, apa dia? Nama. Nun, alif, mim. Nun ada baris, dia kuat, boleh pikul baris. Mim ada baris, tapi alif tak ada baris. Tidak ada orang baca na'ama, tidak ada. Dia mana tidur. Jadi dibacanya nama, nun, alif, mim. Alif ini berfungsi sebagai harfu mad. Okay, kadang-kadang disebut harfu illah, tak ada masalah. Jadi nama, ini 3 huruf juga, tapi ada 1 huruf yang sakit, yang tak boleh pikul baris. Contoh yang lain tuan-tuan, yang sangat dekat dengan kita, selain nama, qala. Qala makna apa? Telah berkata, telah bersabda, telah berfirman, telah bertitah bagi raja. Jadi qala huruf 3 huruf. Tidak ada sebarang huruf tambahan ke atas fi'il madhi ini. Dia termasuk dalam kategori fi'il sulati, 3 huruf. Tapi tengahnya itu ada mati. Nanti kita akan hadapi sedikit masalah bila kita masuk dalam tajuk tasrif. Tasrif maksudnya kita letak dalam komponen huwa, dalam apa? Kompartmen huwa, hiya, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampailah ana, nahnu. Nanti kita akan jumpa masalah sikit. Mudah saja. Baik. Samalah seperti qama, telah bangun, telah berdiri. Jadi ada huruf alif yang tak boleh pikul baris. Akan datang, akan timbul sikit masalah. Okey. Jadi fi'il madhi kebanyakannya semua hidup. Okey. Kadang-kadang yang tengah baca baris bawah. Seperti fahima. Okay. Dan kadang-kadang ada huruf tengah hanya dibaca dengan baris depan. Contohnya hasuna. Apa makna hasuna? Telah menjadi elok. Telah menjadi elok, telah menjadi baik, telah berkeadaan baik. Okey, hasuna. Dalam Quran ada tak hasuna ni? Banyak. Okay, dalam surah Al-Kahfi, hasunat mustaqarran wa muqama, dan banyak lagi contoh yang lain. Hasunat, hasuna, wa hasuna ulaika rafiqa. Banyak contoh yang lain. Jadi ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Tapi sinnya yang tengah ini Arab baca baris depan. Sebab apa? Bahasa Arab. Okey. Jadi insya-Allah akan datang kita akan belajar dia punya wazan insya-Allah. Jadi kalau saya terang dekat awal tentang wazan, mungkin bagi orang yang baru belajar fi'il dia akan rasa berat. Kita abaikan dulu. Okey. Jadi ada fi'il yang 4 huruf. Contohnya sa'ada. Sin, alif, ain, dal. Kalau tuan-tuan buka dalam Kamus Al-Farid,
Nah, ini kamus Al-Farid. Buka saja bahagian kata kerja. Nah, kata kerja letaknya di bahagian kedua kamus. Cari saja. Sin, lepas tu cari alif, cari ain, cari dal. Tu dapat sa'adah. Dia tidak menggunakan kaedah carian huruf asal. Ini kamus Al-Farid. Mudah. Jadi kalau tuan-tuan buka kamus yang besar-besar. Okey, saya tunjuk ya. Ini kamus saya. Kamus Dewan Bahasa. Tebal kamunya. Kalau tuan-tuan buka kamus ni, kita kalau cari sin, alif, ain, dal memang tak jumpa. Dah berat, tebal kamus ni. Cari perkataan ada tak jumpa. Lalu sekali buang kamus. Kita pun maki hamu. Apalah kamu ni, menyusahkan aku je. Kita tak faham sistem ataupun kaedah kamus. Kamus Dewan Bahasa Pustaka, kamus Marbawi, kamus Oxford yang disusun oleh Dr. Rauf, kamus Mahmud Yunus, Arab Indonesia, kamus Al-Munawwir, semuanya mengikut kaedah huruf asal. Root word. Jadi kalau kamus yang lama-lama tu, dia tidak cari sin, alif, ain, dal memang tak jumpa. Jadi nak dapat sin, alif, ain, dal ini, kita akan buang huruf tambahan. Mana huruf tambahannya? Alif. Jadi carilah sin, ain, dal. Itu carian dia. Jadi bila dicari, kita akan dapat, Sa'idah terlebih dahulu. Kamu bagi Sa'idah. Makna apa Sa'idah? Telah rasa bahagia. Itu Sa'idah. Allah happy. Itu Sa'idah. Mungkin baris yang kedua, yang ketiga, barulah ada Sa'adah. Okey. Apa makna Sa'adah? Tolong. Ada orang, bila dia tolong orang yang susah, orang susah tu bahagia. Senang. Dan orang yang tolong pun, dia rasa happy. Jadi dia ada kaitan jugalah dengan makna bagi huruf yang asal. Baik. Okey. Samalah seperti marasa. Carilah mim rasi dalam kamus selain Al-Farid. Raja'a. Cari macam mana? Rajim'ain. Jadi alif itu ialah huruf tambahan. Okey? Alif itu ialah huruf tambahan. InsyaAllah akan datang. Saya akan berikan kepada tuan-tuan dia punya wazan. Berapa wazan yang terlibat? Okey. Sebagai contoh sedikitlah ya, sebab kita belajar bahasa Arab dan dalam masa yang sama kita belajar Quran tajwid, belajar tafsir dan kita melalui ayat-ayat Quran yang banyak. Kadang-kadang kita baca ayat Quran, peliklah. Ada jumpa nazala. Nazala. Apa makna nazala? Telah turun. Ini fi'il apa ini? Fi'lun madin, fi'il madhi. Ada tak huruf tambahan? Langsung tidak ada. Ini fi'il madhi yang asal. Bahasa mudah sebut al-mujarrad, yang tidak ada langsung sebarang huruf tambahan. Jadi dia ada 3 huruf yang asal. Jadi bila buka dalam kamu bagi apa? Nazala. Maksudnya telah turun. Itu makna umum. Lepas tu tuan-tuan buka dalam ayat-ayat yang lain. Anzala. Tiba-tiba jumpa. Anzala. Kita pun keliru. Tapi bila tengok dalam terjemahan sekolah tu, Allah telah menurunkan. Dia terjemah anzala maksudnya telah menurunkan. Betul. Anzala maknanya apa? Telah menurunkan. Maknanya nazala fi'il madhi, anzala pun fi'il madhi. Dua-dua fi'il madhi. Cuma anzala ni ada satu huruf tambahan, iaitu hamzatu qat'i. Diletaknya di awal sebelum nun. Dia tambah saja hamzah qata' di depan, nun dibaca dengan mati. Apasal Arab baca begitu dan Quran mengesahkan begitu. Anzala. Apa makna anzala? Telah menurunkan. Baik. Lalu,
Kita buka lagi Quran. Buka lagi Quran. Jumpa pula satu lagi. Nazzala. Okey. Ni maklumat sampingan ya. Kita tengok ayat ada pula nazzala. Tengok terjemahan sebelah sama sahaja. Telah menurunkan. Allah telah menurunkan. Yang ini Allah telah menurunkan. Yang ini pun Allah telah menurunkan. Kita pun tengok pelik sungguh. Nah, kenapalah tak seragam buat sama sahaja, buat anzala sahaja ataupun buat nazzala sahaja. Kenapa sebagai ayat disebut anzala? Sebagai ayat disebutnya nazzala. Apa beza dia? Gitu. Kita pun tengok tak? Apa beza dia? Sebab apa tak sama dia? Jadi kita pun mulalah mengkaji. Maka kita pun mulalah buat kajian. Cari bahan. Tanya ustaz, tanya orang yang mengajar tafsir. Tengok pula dari sudut bahasa Arab dalam bidang ilmu saraf. Penambahan ini makna apa? Jadi kita pun dapat ilmu baru. Baik. Jadi untuk menjawab soalan itu, soalan yang saya timbulkan sendiri, kita boleh buka dalam surah Ali Imran. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran di sebelah, boleh buka sekejap dalam surah Ali Imran. Okey. Surah Ali Imran ialah surah yang ketiga. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga, saya bacakan. Surah Ali Imran juga bermula dengan alif lam mim. Alif lam mim. Tak, maknanya kita serah kepada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan perasan, tak, lepas sahaja alif lam mim itu adalah Tuhan yang sebut berkenaan dengan kitab. Tak, alif lam mim zalikal kitab. Ini pun sama juga ayat yang ketiga itu ada sebut Alkitab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tak, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dialah yang maha hidup lagi maha al-qayyum. Jadi terjemah dalam bahasa mudah, tak bergantung dengan makhluk. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Kita tengok terjemahan sebelah dah. Terjemah perkata. Tengok sebelah lagi. Dia kata apa? Nazzala, dia yakni Allah telah menurunkan alaika, ke atas kamu ataupun kepada kamu wahai Muhammad, al-kitaba, kitab yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan cara yang betul, yang sebenar. Okey. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya. Okey. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, dan dia yakni Allah telah menurunkan dan sebelum Al-Quran At-Taurata, kitab At-Taurah, wal Injila, dan juga kitab Al-Injil. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang ketiga ini, Allah Ta'ala menggunakan nazzala di awal, pada Allah Ta'ala menggunakan anzala berikutnya. Padahal terjemahan sama saja. Allah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni Allah Ta'ala telah turunkan At-Taurat dan Injil. Jadi kalau saya tanya soalan, nazzala ni fi'il apa? Nazzala fi'il madhi. Anzala fi'il apa? Fi'il madhi juga. Pelik ya. Jadi anzala ni ada berlaku satu huruf tambahan, iaitu hamzah qata. Menjadi 4 lah dia. Bilangan yang 4. Nazzala dia ada gandaan. Apa dia? Zai ada berulang 2 kali. Dia buang satu diganti dengan satu. Jadi 4 jugalah. Dia punya polanya, acuannya, wazannya berbeza. Maknanya macam mana sama. Makna umum menurunkan. Okey, kita perincikan makna anzala dengan nazzala. Apa makna yang sebenarnya? Apa yang membezakan dia? Anzala ni Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala turunkan At-Taurah dan Al-Injil
secara sekaligus. Tidak seperti Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan mengikut peristiwa sebab nuzul. Jadi bila Umar radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tengok orang yang minum arak ni serabut sungguhlah. Bila semayang, huyung hayang, aku nak rokok, dia pun nak jatuh. Ganggu aku." Dia gitu kan. Jadi ada ke hukum yang sesuai untuk arak ni? Jadi datanglah ayat dalam 4 peringkat barulah haramnya arak. Jadi Umar datang pula. Jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku rasa tak apa-apa comel lah ya Rasulullah, kalaulah para wanita ni dia ada etika pakaian sikit, tutup rambut dia, tutup kawasan-kawasan ni, sebab dia aku tengok pun jadi lain." Situ saya tambahlah. Jadi Umar kata Nabi pun mengesahkan, itulah tu pandangan tu. Lepas tu turunlah ayat Quran yang mewajibkan tudung, labuhkan pakai tudung dan sebagainya. Jadi ayat demi ayat turun sebab yang tertentu, mengikut peristiwa yang tertentu, sehinggalah Nabi SAW ditegur tentang cara Nabi berdakwah pun turun surah Abasa. Apa sebab turun? Sebab Nabi sekian. Jadi Allah Ta'ala menggunakan nazzala itu nak bagi tahunya Quran tidak diturunkan sekaligus, berperingkat. Okey, dia turun daripada Al-Lawhil Mahfuz ke Baitul Izzah memang sekaligus pada malam Al-Qadri. Daripada Al-Lawhil Mahfuz ke Baitul Izzah memang sekaligus. Daripada Baitul Izzah nampaknya wallahu alam kata ahli tafsir di langit dunia. Daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril itu secara beransur-ansur selama 23 tahun. Maka Allah Taala guna nazzala daripada Baitul Izzah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunanya istilah nazzala. Daripada Al-Lawhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus digunanya apa? Anzala. Buktinya ialah ayat berikutnya. Min qablu hudan linnas. Allah Ta'ala turunkan sekaligus kitab Taurat sebelum Al-Quran. Sekaligus kitab Injil sebelum Al-Quran. Okey? Sebagai petunjuk kepada manusia. Wa anzalal furqan. Dan Allah turunkan sekaligus Al-Quran. Sebagai pembeza di antara kebenaran dengan kebatilan. Di mana dalam dua ayat ini, ayat yang ketiga dan juga ayat keempat, Allah Ta'ala guna nazzala dan anzala. Dua-dua untuk Quran. Ahli tafsir berbincang. Dia kata anzala di sini diturunkan daripada Al-Lawhil Mahfuz ke langit dunia. Sekaligus diguna istilah anzala. Begitu. Okey. Jadi kalau saya nak minta panjang-panjang mungkin pening pula. Sebab itulah tuan-tuan, dalam surah Al-Qadri. Dalam surah apa? Al-Qadri. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah turunkannya, yakni Al-Quranul Karim. Jadi ini style Quran resamnya. Jadi Allah Ta'ala guna anzalnahu. Allah tak sebut inna nazzalnahu. Jadi nak bagi tahu Quran turun pada malam yang mulia itu Al-Lawhil Mahfuz. Dari Al-Lawhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah dalam sekaligus. Semua sekali. Daripada situlah ditarik sikit-sikit berdasarkan sebabnya, occasionnya, peristiwanya. Jadi sehinggalah habis 23 tahun. Okay. Jadi gitu lebih kurangnya. Jadi setiap perubahan pada perkataan dia ada makna yang tersendiri. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam Quran ni, bahasa Arab ini pelik sikit. Bila baca lain sikit,
maknanya mungkin menjadi begini, berubah sikit. Okey. Baik, kita kembali balik kepada pendidikan kita supaya tak lari jauh. Berikutnya, al-khumasiyah. Dalam jadual, kita masih lagi dalam jadual. Al-khumasiyah maknanya apa? Kata kerja yang terdiri daripada 5 huruf. Okey, saya cuma datangkan satu sahaja. Tanawala, telah mengambil makanan, telah mengambil minuman, telah mengambil obat, telah mengambil sesuatu. Itu tanawala. Tanawala itu kadang-kadang dengan makna telah membincangkan sesuatu, telah bincang sesuatu tajuk pun tanawala. Okey, jadi tanawala itu fi'il apa? Fi'il madhi. Okey. Berapa huruf? Ada 5 huruf. Bermakna ada 2 huruf huruf tambahan. Dah, nanti kita akan bincanglah. Di sana ada beberapa wazan yang perlu kita tahu. Okay, baik. Yang last kali as-sudasiyah, daripada pendidikan ada satu iaitu istighfar. Kalau tuan-tuan buka dalam kamus Al-Farid, cari sahaja istighfar terus dapat. Istighfar, diberinya minta ampun. Kalau tuan-tuan buka kamus besar ini, kamus Marbawi dan sebagainya, cari istighfar memang tak jumpa. Dia suruh cari apa? Root word dia. Kena buang huruf tambahan ini yang 3 ini. Okay. Mana root wordnya? Ghin, fa, ro. Ghin, fa, ro. 3 huruf itu. Baik, kita pun carilah daripada kamus yang mengikut sistem lama. Cari apa? Ghin, fa, ro. Ghin, fa, ro. Apa makna ghafara? Dia baca ghafara, telah mengampun. Okey, kamus bagi. Sebelah dia apa? Mudhari', yaghfiru. InsyaAllah akan datang kita akan bincang detail berkenaan dengan mudhari'. Okey, dia ghafara, yaghfiru. Makna apa? Telah mengampun, yakni sedang mengampun. Adapun sentiasa mengampun. Jadi daripada ruwa inilah ditambah hanya depan alif, sin, ta dengan makna apa? Minta ampun. Macam itulah lebih kurang. Okey, jadi daripada sulasi 3 huruf ditambah 3 jadi berapa? Sudasi. Jadi 6 huruf. Jadi bila berubah bilangan, maknanya pun berubah. Sebab itu kita minta doa dengan Allah Ta'ala. Kita apa? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ghfir, ya Allah, ampunilah. Allahumma ghfirli, tambahlah ni, dhunubi sebagainya lah. Allahumma ghfir, ya Allah, ampunilah, ampunkanlah. Jadi dia ambil daripada ghafara. Bukan Allahumma astaghfir, itu bukan. Okey, jadi Allahumma ghfir, ya Allah, ampunilah. Jadi nak guna perkataan ghafara dengan istighfara itu mesti tempat yang betul. Okey. Baik. Okey, ada soalan setakat ni? Rasa mudah hirap. Dia kalau kelas tu senyap, baca tu maksudnya faham. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan, saya cadangkan bila kita baca Quran. Bila kita baca Quran, di samping kita faham makna ayat yang kita baca, saya selalu tekankan kepada pelajar saya. Hari ini saya marah pada saya hari ini. Pelajar di UAE lah senang. Hari ini semalam. Hari ini cuti lah. Jadi saya marah sebab apa? Sebab banyak silap bila buat puasa. Jadi saya dah pesan dah. Saya kata bila kita lupa kepada kaedah, tak boleh ambil daripada Quran. Kaedah membilang dalam Quran banyak. Jadi
fi'il madhi mudhari' dalam Quran banyak kata. Jadi bila kita dah hafal ayat Quran, dah kita abaikan dah contoh Quran, jadi rugilah kita saya kata. Tak. Jadi kita kena manfaatkan ilmu bahasa Arab. Lepas tu kita tengok ayat Quran, kita check. Okey, ayat ini fi'il apa? Tengok terjemahan. Tengok, oh maknanya telah. Ni fi'il madhi. Tengok bilangan hurufnya. Ada berapa? Okey. Jadi kalau kita tengok ya dalam surah Al-Baqarah. Saya baca sikit ya. Wa idistasqa. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Musa, Nabi Musa ni dia minta dengan Tuhan. Wakil, bagi kaum Nabi Musa ni desak Nabi Musa, wahai Musa, bukan Nabi. Doa semua makan makbul. Minta dengan Allah lah, tolonglah, kami ni lapar dahaga, haus, air tak ada ni. Nabi Musa pun istasqa. Ni fi'il apa ni? Tengok terjemahan. Dan ingatlah wahai Muhammad SAW, ketika Nabi Musa telah memohon daripada Tuhannya akan air. Minta air. Jadi istasqa ni bila kita tengok hurufnya berapa? Bilang hurufnya. Wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah. Okey, berapa? Alif, sin, ta, 3. Sin, qaf dan di hujungnya ada alif maksurah. Tak kisahlah alif ini bagi tak ada ke tak apa. Yang penting bilangannya berapa? Ada 6. Tengok maknanya telah minta air. Jadi istasqa ni fi'il apa? Fi'il madhi. Berapa huruf? 6 huruf. Jadi dia termasuk dalam kategori fi'il apa? Sudasi. Fi'il yang 6 huruf. Okey, gitu je. Jadi tengok, oh, dah bagi tak ada di hujung, insya-Allah ke datang kita akan bincang. Di sana ada huruf, huruf illah, antaranya alif maksurah. Begitu. Okey, baik. Okey. Jadi alhamdulillah selesailah kita perbincangan tentang fi'il madhi mengikut bilangan huruf. Sekarang saya nak masuk soalan yang kedua dalam nota yang terbaru saya ada hari ini. As-soalul tsani, soalan kedua, ghayyir, tukar al-asma' allati tahtaha khattun. Okay. Kata nama yang bergaris di bawah, okey, ila dhamair al-munasibah, kepada kata ganti nama yang sesuai. Okey, saya ambil 3 ayat pertama dahulu. Yang mula-mula dibacanya ar-rajulu raja'a ila qaryatihi. Lelaki itu telah pulang ke kampungnya. Ar-rajulu, lelaki itu, raja'a telah pulang, ila ke qaryatihi, kampung. Baik. Kalau kita tanya dah, ayat ini jenis apa? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Dia akan jawab jumlah ismiyah. Sebab apa? Dia bermula dengan ar-rajulu, isim. Maka ayat ini dinamakan jumlah ismiyah. Baik. Lepas ar-rajulu datang raja'a. Raja'a ni isim ke fi'il? Fi'il. Maknanya apa? Telah pulang. Jadi kita dah belajar dulu. Kata nama yang duduk di depan dipanggil mubtada. Yang cerita tentang mubtada itu boleh isim, boleh fi'il dan boleh huruf ataupun zaraf. Jadi yang cerita sekarang ialah fi'il. Jadi raja'a itu dikira sebagai khabar, tapi dalam bentuk fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Baik. Al-rajulu bilangannya berapa? Seorang. Seorang.
Raja'a pun dah satu juga. Jadi dia kena samalah. Jantina kena sama, bilangan pun kena sama. Okey. Jadi yang ni ar-rajulu muzakkar. Raja'a muzakkar. Ar-rajulu ni mufrad, seorang. Okey, raja'a pun kena tunggal juga. Baik. Kalau saya buat at-talibani. Okey, at-talibani. Alif lam, ta alif, lam, ba alif nun. Berapa orang? 2 orang. Tak. At-talibani. Jadi kalau fi'il madhi, raja'a. Okey, tambah alif di hujung. Tambah alif kita faham bahawa yang depan ini 2 orang. Okey, at-talibani jantinanya muzakkar, raja'a pun muzakkar. Sama bilangan dan sama jantina. Okey? Tuan-tuan jangan tambah nun. Ada orang ni keliru tambah nun. Bukan. Nun ini kita akan bincang nanti dalam fi'il mudhari'. Kan nun juga kita jumpa dalam isim. Dalam fi'il madhi tidak ada nun untuk 2 orang. Alif saja. Okay, mudah saja. Raja'a panjang sikit saja. Jadi ni 2 orang, ni 2 orang. Okey. Baik. Bila ramai al-ummal. Apa makna al-ummal? Pekerja-pekerja itu. Okey, perkataan al-ummal kita dah jumpa dah. Lama dah jumpa. Kalau seorang pekerja kata apa? Al-amilu. Ada 2 orang pekerja. Al-amilani. Ramai pekerja. Al-ummalu. Al-ummalu. Ramai pekerja. Kalau tanya kita, ni jamak apa ni? Namanya jam'ut taksir. Jamak taksir. Bukan jamak muzakkar salim. Okey, kita buat raja'u. Jadi fi'il dia kena sama bilangan. Ini mubtada. Bentuknya bilangannya ramai. Fi'il pun kena ramai jugalah. Kena apa? Selari. Jadi kalau mufrad. Okey, kalau yang ni musanna, ini pun musanna juga. Kalau yang ni jamak, ini pun jamak jugalah, bahasa mudah gitulah. Okey. Jadi kalaulah kita tukar ar-rajulu itu kepada dhamir. Dhamir mana apa? Kata ganti nama. Kita belajar dhamir ada berapa? Ada 14. Apa dia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi bila kita kata ar-rajulu tukar kepada dhamir, kita akan tukar kepada huwa. Okay? Bukan anta. Sebab kita bincang third person, pihak yang ketiga. At-talibani tukar kepada huma. Okay. Al-ummal tukar kepada hum. Sebab al-ummal itu pekerja lelaki. Jadi gitulah. Sangat mudah. Okay. Jadi huwa raja'a ila qaryatihi. At-talibani raja'a ila baitihima. Tukar kepada huma raja'a ila baitihima. Okey. Al-ummal tukar kepada hum. Hum raja'u ila biladihim. Pekerja-pekerja itu telah pulang ke negara-negara mereka. Okey. Jadi saya rasa untuk malam ni bolehlah kita berhenti di sini. Okey, saya buka soalan. Okey. Bagi yang nak bertanya sila. Nanti kita akan sambung akan datang. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Boleh. Kalau Ustaz kata asas pada huruf asal adalah 3 huruf kan? Yes, Tapi macam ada juga yang pada 4 huruf. Jadi kalau macam mana kita nak tahu itu adalah memang mujarad atau dia memang ada mazid, ada tambahan huruf tu. Sebab tu dekat awal saya sebut kita fokus kepada yang
yang basic, yang asal 3 huruf dulu. Nanti lepas kita dah faham dah, daripada 3 huruf berlaku penambahan, kita akan masuk kepada yang asal 4 huruf. Yang 4 huruf ni tak banyak. Contohnya zalzala. Okey, zalzala ni memang datang begini. Asal begini. Dia tidak ada huruf tambahan pun. Jadi asal usulnya memang 4 huruf. Jadi fi'il mujarrad. Dipanggil fi'lun mujarrad rubai. Fi'il sulasi dipanggil fi'il rubai mujarrad. Yang tadi kita belajar fi'il sulasi mujarrad. Nanti kita akan belajar akan datang. Di sana ada satu kelompok yang kecil, yang digunakan oleh orang Arab. Bilangan asalnya memang 4 huruf. Lepas itu baru dah ada penambahan 1 huruf dan sebagainya. Kedatangan insya-Allah. Jadi kalau saya longgokkan ke semua yang berat-berat ini di awal, orang dengar Allah beratlah Ustaz. Ini memang macam itulah ya. Nanti insya-Allah kita akan pergi naik sikit-sikit, akan cover up semua sekali tajuk yang kita akan cuba cover insya-Allah. Okay, soalan lain? Alhamdulillah. Jadi semua faham dah tu ya. Kalau tak faham, buat faham dulu ya. Okey, alhamdulillah hari ni saya ada kuih tadi daripada sahabat-sahabat kita, jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak lah. Kek yang kuih-kuih, kek dan sebagainya, makanan banyak, alhamdulillah. Dan ada sebahagian saya kongsi dengan jiran saya. Alhamdulillah semua dapat pahala insya-Allah. Jadi kita boleh tutuplah ya sesi hari ini, dan kita akan jumpa pada sesi akan datang. Sudahi dengan doa yang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa radduhu ilaina inda yadina ilaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya afwan. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Syukran Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, Selamat sama. ulang tahun. Semoga panjang umur Okey, dan terima kasih dalam banyak-banyak. kehidupan yang baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya untuk mengajar bahasa Arab dan belajar bahasa Arab insya-Allah. Amin. Panjang lagi ya. Okey, jumpa lagi insya-Allah.